itu 35 juta. Kerana kita tahu ini amanah rakyat dan uang itu adalah untuk pembangunan dan kebajikan rakyat. Tahun 2009 kerajaan kita tak jatuh. Walaupun usaha nak menjatuhkan kerajaan kita secara tidak demokratik, kita dapat lagi urus hutan balak lebih baik lagi. Kita tebang saiz yang sama, pendapatannya 38 juta. BN tebang saiz yang sama tapi 8 juta, kita tebang 38 juta. Yang maka tayang dalam TV, bukit-bukit tu dogoi. Mana ada bukit yang tak dogoi bila kita tebang balak? Lepas tebang balak tu, nak tanam semula balak, kita bukan tanam pokok balak, tapi dah dia pi ambil secara tipu, pi tangkap di mana wallahu alam, dia bawa tunjuk ke kita. Bukan untuk rakyat Kedah saja ditunjuk, semua supaya negeri lain jangan sokong. Pakatan rakyat tengok apa dah jadi pada hutan balak. Pada zaman dialah yang paling dahsyat sekali. Tebang 2.340 hektar, dapat 8 juta. Kita tebang 2.340 hektar, kita dapat 38 juta. Jahat UMNO ni. Betul tak betul? Jahat ke tak? Jahat ke tak? Jahat ke tak? Jahat. Tahun 2010 kita urus hutan balak ini dapat 53 juta. Mai tahun 2011 kita urus lagi baik, dapat 80 juta. Zaman BN saya tak tahulah macam mana dia urus. Mungkin dia panggil ahli keluarga dia 200 hektar ambil kat hang. 1 hektar bagi 1,000. 200 hektar 200,000. Kenapa kita boleh dapat banyak? Kita dapat banyak sebab kita mengemukakan tender terbuka. Siapa nak minta projek balak, masuk tender. Bukan di pejabat MB tapi pejabat hutan. Kita tebang pokok balak, kita bersihkan dia, kita buat projek tanam semula balak, tetapi bukan tanam pokok balak, tanam pokok getah. Disebut TLC, Tango 5 Charlie. Apa dia TLC? Timber Latex Kelun. Getah kelun balak. Kita dah mula tanam getah kelun balak ini. Antara satu pokok ke satu pokok hanya 7 kaki sahaja. Kita tengok macam mana getah kelun balak ini ditanam, umurnya 5 tahun boleh toreh. Kita buat ladang rakyat. MVP rasmi ditukar nama ladang sejahtera. Mana-mana rakyat Kedah yang berada di bawah paras kemiskinan atau disebut sebagai miskin tegar, kemudian isi borang sinar, projek ladang rakyat ini apabila kita daftar miskin tegar di seluruh Kedah ada 15, ada 12 daerah, projek getah kelun balak ini diberi kepada mereka yang berada di tahap miskin tegar itu sebulan RM300. Sedangkan bukan mereka yang menoreh. Tebak 3. Tak mai tak habis.
cukup 5 tahun boleh toreh, hasilnya diberi kepada rakyat. Cukup 20 tahun atau lebih daripada 20 tahun, maka pokok getah ini ditebang sebagai balak. Harganya jauh lebih baik, harganya jauh lebih mahal, maka yang ini adalah untuk pembangunan rakyat, yang ini adalah untuk faedah rakyat, yang ini adalah untuk kebajikan rakyat. Yang gagal diterjemahkan oleh UMNO Barisan Nasional, yang dah perintah 52 tahun sebelum kita ambil alih. Sepatutnya rakyat dah senang lama dah, tetapi bukan rakyat yang senang, pemimpin yang senang. UMNO pula dia buat slogan. Apa slogan yang dia buat? Kedah BN menang, Kedah senang. Kita bagi tahu, kalau BN menang, Buaya yang kenyang. Kedah Sejahtera Bumi. Betul tak betul? BN menang, Buaya yang kenyang. Kedah sebagai belanga. Siapa dia Buaya-buaya ini? Berhormat Menteri. Semua kita tahu. Itu yang saya sebut tadi, getah Kelun Bala, yang kita buat untuk bangunkan rakyat. Selain daripada itu, yang kita mampu buat untuk rakyat, yang BN tak boleh buat. Skim-skim yang kita lancarkan baru ni, kita bagi sumbangan kepada pelajar IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Sebelum ini tak ada skim yang macam tu. Buat diploma 200, buat ijazah 400. Satu negeri Kedah ini berjuta ringgit yang kita keluarkan. Bukan rugi, sebab itu adalah hak rakyat. Lalu pulangkan hak rakyat kepada rakyat. Yang inilah yang kita kata rakyat berjasa, kerana mengangkat kerajaan Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Maka yang berjasa tadi kita bagi balik habuan untuk dia. Itu dia. Sebab tu bila kita sebut kata getah Kelun Bala ini, keuntungan balik kepada rakyat. Berapa dah yang boleh kita tunjukkan kepada rakyat? Semoga rakyat apabila mereka memberi undi, mereka kena ingat undi yang boleh mendatangkan munafaat dan faedah, undi yang boleh mendatangkan kebajikan dan pembangunan kepada kita. Maka berilah undi kepada siapa? Kepada Pakatan Rakyat. Itu baru negeri Kedah. Kalau kita ambil alih kerajaan pusat, siapa yang tak ada? Siapa yang tak ada apa namanya anak-anak belajar KIPT? Saya sendiri ada anak 13 orang, 9 masuk universiti. Bayangkan yang nak kena bayar banyak mana. Tapi kalau kita ambil alih kerajaan ini, kita bagi tahu hutang daripada tabung PTN kita hapuskan segera, dan kemudian kita bagi persekolahan percuma macam Hasan Razak mengajar dulu percuma. Lepas periksa darjah 4 masuk SMC, Special Middle Class, free of charge. FOC, SMC 1 ke, SMC 2 ke, Form 1 ke, Form 2 ke, free of charge. Tu zaman dulu. Nak kembalikan zaman itu, kena tolak BN. Nak kembalikan zaman itu, kena tolak UMNO. Nak kembalikan zaman itu, kena tolak gerakan, kena tolak apa PPP, kena tolak MIC. Pilih Pakatan Rakyat, saya yakin kita akan dapat kembalikan hak kita yang asalnya, yang termaktub dalam perlembagaan, akan kembali kepada rakyat insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Walillahil hamd.
Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Sarazak, pegawai khas Intifsak Kedah. Tuan-tuan dan perempuan, bersama-sama kita pada malam ini Al-Fadil Ustaz Fidel Jaafar, ahli Parlimen Jerai, yang akan mencerita, yang akan membongkar rahsia 403 juta yang berlaku di Kedah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia saudara pengacara majlis, dihormati dikasihi Al-Fadhil Ustaz Sarazak, pegawai khas Datuk Seri Menteri Besar Kedah. Yang bahagia yang anda Tuan Haji Ton, penceramah popular kita malam ini. Yang bahagia pimpinan Jawatankuasa PAS Kawasan, Jawatankuasa MTD Pantai Merdeka, Yang mulia Fadil Ustaz Azizah Hamzah selaku timbalan pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri, pimpinan di semua peringkat, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dapat bertemu berhimpun pada malam ini bagi sama-sama mendengar ceramah yang cukup sensasi malam ini. Tuan-tuan sekalian, minta maaf sampai lewat kerana tadi ceramah di Jerai, Gua Cipedak, ambil masa yang agak lama untuk sampai ke sini. Tuan sekalian, sebelum saya ceritakan 2-3 isu besar yang hangat diperkatakan pada hari ini, tuan sekalian, satu, pelancaran baju. Tuan sekalian, baju ni tuan-tuan kena beli. Kalau tuan-tuan tak beli, dia tak panas di Kedah ini. Okay, baju ni harga RM15. Tuan-tuan beli untuk promosi bongkar. Tuan-tuan sekalian, kita telah mendedahkan 11 isu itu, tapi tuan sekalian, hanya seorang adun saya jawab. Tu pun tak betul. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayangkan UMNO, BN Barisan Nasional, dia rompak duit rakyat ni, dia ambil duit rakyat dalam pelbagai cara. Saya baru terima email petang, tuan-tuan sekalian, daripada seorang hamba Allah. Dia tak disebut nama dia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, ini cerita 2003. Kalau kita nak bongkar lagi, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, daripada syarikat PKNK, syarikat KJLC Kerajaan Negeri, pada waktu itu telah pun mengeluarkan sejumlah kepada UMNO Kedah. UMNO Kedah dengan nilai 181,000, yang mana hari tersebut voucher ni, invoice ni sebut 80,000, hutang lagi tertunggak 101,000. Tuan-tuan sekalian, mana ada duit, JLC mana ada duit, maka itulah tempat menjadi sasaran kepada UMNO Barisan Nasional untuk ambil duit rakyat guna kepentingan politik mereka. Ini tahun 2003 yang kita rampas, rakyat ambil alih 2008. Tuan-tuan sekalian, saya yakin, saya percaya malam ni, besok, lusa akan banyak lagi orang yang masuk ke email kita dan kita kata inilah kerja UMNO Barisan Nasional. Rakyat marhan, orang kampung bagi undi. Depan TV mereka cakap lain, depan rakyat mereka cakap lain, belakang rakyat mereka lah perompak terhormat yang ambil dari rakyat, yang meninggal bebanan ratusan juta ringgit pada rakyat Kedah. PKNK ada hutang dengan federal, mesti ada hutang. Patut mereka meniaga, mereka bayar hutang. Lebihan duit mereka pulang kepada pemendaran negeri, pegawai kewangan, dibuat urus takbir negeri. Maka negerilah yang akan mengagihkan duit kepada rakyat kebanyakan ini, bukan dari JLC terus kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kalau Seritamin yang kita hilang hampir 25 juta ringgit yang diguna untuk PRU Pilihan Raya, diguna oleh UMNO dan Barisan Nasional. Rakyat tak tahu apa, rakyat tak terima banyak mana pun. Tuan-tuan bayang, kafalah bukan ada zaman Barisan Nasional, sumbangan IPTA tidak pernah berlaku zaman Barisan Nasional. Di zaman kita lah kita wujudkan semua sumbangan ini
Untuk apa? Untuk berkongsi sama dengan rakyat yang marhai, yang layak dapat, maka diberi peruntukan ini kepada rakyat. Dalam masa yang sama, tuan sekalian, kita menanggung biaya hidup sejumlah 403 juta ringgit. Saudara sekalian, semalam di Tikam Batu saya sebut berkaitan dengan loji ayak di Lubuk Buntak dan juga Padang Sanai. Tuan-tuan sekalian, malam ni kita sebut tentang Taliwut. Perjanjian yang dibuat tak tahu sebab apa sampai malam ni. Besok 28 bulan kita buat sedia media, kita nak cabar UMNO Kedah, tolong jawab satu persatu. Kenapa sanggup tergama buat perjanjian yang akhirnya rakyat Kedah menanggung derita itu? Tuan-tuan sekalian, 625 juta ringgit, 95 sampai 2020. Kita ambil kira kalau setahun 25 juta, 25 tahun 625 juta ringgit, duit yang tak sepatut diberi kepada Taliwut, hasil perjanjian yang tidak munasabah. Kita sebut sebab apa perjanjian dibuat begitu? UMNO tak boleh sebut, Tan Sri Osmanov tak boleh sebut. Maka UMNO Barisan Nasional zaman Sanusi, zaman Syed Razak, zaman Makhluk Khalid, siapa saja exco yang bertanggungjawab menjaga hak ehwal ayak waktu tu tak boleh jawab sampai hari ini. Kena jawab sebab apa? Sebab apa kerajaan perlu tanggung satu jumlah harga yang tidak munasabah? Tuan-tuan sekalian, air untuk orang Langkawi dia daripada bumi besar ni, dia pergi kot mana? Dia pergi kot Sungai Baru. Dia guna piping dasar laut, sistem nak atas laut, dalam darat, atas darat, dalam laut, sama sistem dia, dua-dua kena tanam. Atas darat tak dalam tanah, dalam laut di dasar laut. Cuma sistem untuk memberatkan piping itu duduk di dasar laut. Jauh mana? 46.6 km. Berapa jumlah kos pembinaan dia? 150 juta ringgit. Siapa tanggung? Kerajaan negeri waktu itu. Bila kerajaan negeri tanggung pinjaman daripada kerajaan pusat, maka bermaksud rakyat Kedah kena tanggung bayar piping itu daripada Jalan Baru Perlis, kampung Sungai Baru Perlis sampai ke Langkawi, 46.6 km. Saya duk sangka perangkat awal dulu Taliwut yang tanggung. Kalau dia nak tahu sekalian, apa perlu dia claim begitu lama, begitu panjang, dia menelan belanja keuntungan saja selama 25 tahun 625 juta ringgit. Tuan-tuan boleh tengok soalan dalam Dewan Negeri tahun 2010. Datuk Amiruddin jawab, Taliwut klaim kerajaan negeri pendapatan air di Langkawi 14 juta. Yang dia klaim 39 juta. 25 juta kerajaan negeri kena top up, kena tambah, kena bagi setiap tahun. Dalam tempoh kita memerintah, tambahan itu lebih kurang 125 juta. Soalan sekalian, kenapa ada perjanjian itu? Kenapa ada perjanjian yang jual pada rakyat Langkawi 5 kupang 1 liter? Macamlah di Taman Semerak 5 kupang juga. Tetapi kerajaan kena bayar setiap 1 liter RM1.92. Tolak 50 sen, bermaksud kerajaan kena tanggung RM1.42. RM1 4 kupang 2 duit 1 liter. Kalau dibahagi dengan kegunaan rakyat di Langkawi, holtenya sebarang kegunaan, pendapatan di Langkawi hanya dapat 14 juta ringgit setahun, sedangkan klaim yang dibuat oleh Taliwut 39 juta ringgit. Orang Langkawi tanggung tak? Tak, orang Kedah semua tanggung. Tuan-tuan sekalian, ini duit yang kita kata apa munasabah dia? Satu perjanjian yang memakan masa yang begitu panjang, memakan belanja begitu tinggi, sedangkan airnya disediakan oleh kerajaan negeri, pipingnya dibayar oleh kerajaan negeri. Habis Taliwut duk buat apa? Taliwut hanya menyediakan sesekali kepada adun di Langkawi
kawasan perayaan dia tak kurang dari RM80,000 setahun. Kalau Taliwut nak jaga seorang manusia, Taliwut tak jaga 2 juta pengguna rakyat negeri Kedah yang terpaksa menanggung hasil perjanjian yang berat sebelah. Hari ini kerajaan rakyat Kedah kena bayar 25 juta setiap tahun. Tuan-tuan, kalilah bagi sampai 2020. Saya difaham Datuk Amiruddin baru ni, dia boleh kurang sikit dia punya cas dia dengan syarat 2020 dilajak kepada 2035. Mampu bila nak boleh habis? Tuan-tuan, ini kita sebut apa siapa, sebab apa Taliwut tanggung untung yang luar biasa. Patutlah sekalian subsidi sekalian, paling tidaklah sekalian kau nak ambil kos seberang laut, kos nak menyelenggarakan paip dan dasar laut, munasabahkah sampai begitu tinggi RM1.92 yang rakyat bayar 50 sen, RM1 kupang 2 sen ditanggung oleh rakyat kebanyakan dalam negeri Kedah ini. Tetapi sekalian, sebab sekalian, kalau kita ambil kira duit ini dicermatkan, perjanjian yang munasabah, tak menelan kos yang tinggi, tak membebani rakyat teramai. Tetapi sekalian, duit yang tak sepatut pi bayar dekat Taliwut, tuan-tuan kali tengoklah duit ni kerajaan negeri dapat jimat. Kerana apa? Kerana tidak belanja mengikut perjanjian yang telah dibuat, yang perjanjian itu dikira sebagai perjanjian yang tidak munasabah. Hadirin sekalian, inilah derita kita. Tu satu benda. Tuan-tuan tengok Jerai International Park yang dikira-kira ni, tak sekalian, kalah dah. Tunggu persidangan, lawyer kita kata kalah dah kes ni. Tetapi sekalian, perjanjian dengan satu syarikat pegang 80% perjanjian, kerajaan negeri pegang 20%. Nak memajukan Gunung Jerai itu termasuk tupah, nak buat kabel car, nak buat macam-macam tanpa melihat kepada EIA, laporan alam sekitar. Rupa-rupa sekalian, di Gunung Jerai itu ada lokasi, ada kawasan yang tak boleh langsung disentuh dari segi pembangunannya. Tetapi sekalian, batal perjanjian tanpa buat perbincangan. Syarikat ini dakwa, bawa ke mahkamah, 22 juta menanti saman dari syarikat terhadap kerajaan negeri Kedah. Cerdik, bersih, cekap, amanah, cemerlang, gemilang, temberang. Ini dah sekalian hasil yang kita temui. Tetapi sekalian, sebab apa UMNO Barisan Nasional dia tak fikir makan masa yang panjang? Kita dapat tuduh tebang balak. Saya dapat laporan daripada pejabat hutan, kita belum sentuh mana-mana lokasi kawasan hutan simpanan. Tuan-tuan, kita dengar cakap UMNO siapa? Kita mesti merujuk kes kepada kes. Kalau kes balak, kita rujuk jabat hutan. Kalau kes ayak, kita ada file di Sada, pengurusi Sada, menteri besar. Kita dapat maklumat first hand, maklumat terkini. Dan sekalian, kita tengok kes file sampai ke mahkamah. File yang mahkamah putus, kita kena bayar. Ada 1 geran 2 tuan, 1 geran 2 nama biasa, 1 geran 2 tuan. Ni luar biasa. Saya pun lock tu nama saya, gerai yang sama nama orang lain pula. Dia jadi pelik macam 1 orang, 1 nombor IC 2 orang. Mampu kita, yang hutang dia bayar kita. Gerai pertama duduk dalam bank dah, Southern Bank. Gerai pertama tu duduk dalam bank dah, buat loan pinjam dah. Keluar pula gerai kedua. Gerai kedua dah sekalian, keluar pula. Keluar dekat sipulan sampai sipulan. Tetapi sekalian, maka dua-dua pihak saman kerajaan negeri. Satu pihak kerajaan kena bayar 11 juta, satu pihak kerajaan kena bayar 18 juta. Kita ada nombor file semua siap.
Tuan sekalian, tuan-tuan bayang nasiblah geran rumah kita, kampung kita di Kedah ni banyak keping. Kalau geras keping, dia gadai ke semua. Sedap-sedap kita kena halau keluar kedua. Tuan-tuan sekalian, ini dah sekalian bara. Ini dah sekalian kemusnahan masa depan anak bangsa kita. UMNO dia kira kempen dah sekalian, yang kita desak, yang kita tanya, dia tak mampu nak jawab, dia duk kira dengan BRIM. Nih, tuan-tuan sekalian, hari ni bagi BRIM kata ni, kena cepat habis nak pilihan raya dah. Tadi sama Allah yang jumpa saya di Jerai, tadi saya terima BRIM. Dapat apa hotel? 2 hotel 50. Habis tu UMNO kata apa? Dia salam ni, dia kata jangan lupa nak pangkat UMNO. Habis tu Han jawab macam mana? Dia kata Datuk nak pangkat UMNO apa? Bukan di UMNO. Duit kerajaan. Aku cerdik macam ni, wakil rakyat boleh jadi ni. Saya dari parlimen, lulus duit tu di parlimen. UMNO mana pun, ketua bahagian ke, wakil rakyat UMNO ke, jangan cakap tu duit UMNO. Ni kita bagi kafalah, bukan duit PAH, duit rakyat Kedah, duit kerajaan negeri. Kita serah pada keluarga musibah meninggal dunia. Tak ada lagi lah wakil rakyat kita, pegawai kita kata makcik, nah 500, jangan lupa Unipah. Saya ingat tak ada kot. Nah, ni sumbangan kerajaan negeri. Apabila berlaku kematian, kita buat majlis, kita serah hari kematian pun ada, kita serah beramai-ramai pun ada. Tuan sekalian, sebab kita pakai tunggu pilihan raya. Tetapi kenapa BRIM tunggu? BRIM 2012 tak berlaku pilihan raya, tak ada cara dah. Terpaksa bagi BRIM kali yang kedua, semata-mata untuk pucuk rakyat serah kepada mereka mandat dan pertahankan UMNO kononnya. Tuan-tuan sekalian, bagi 500 nak tunggu di perjalanan beribu-ribu ringgit. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat GST tetap dilaksanakan kalau BN SAM duduk di Putrajaya. Tuan-tuan ingat AES yang tadi Konvensyen Perkataan Rakyat, satu jaminan kepada rakyat, kita akan hapus ES, kita akan tarik balik semua sama-saman yang dikeluar pada orang ramai yang terkena perangkap AES. Kita beri jaminan kepada anak bangsa kita, FPTA, hapus PTPTN, hapus hutang PTPTN, beri pengajian percuma macam Ustaz Hasan Razak sebut tadi. Ini komitmen, ini jaminan kita terhadap rakyat Malaysia. Kita umum lebih awal daripada UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, ini rencah, ini persiapan awal kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh nak memastikan anak kita, masa depan mereka tidak ditanggung beban utang yang melampau. 100,000. Tuan-tuan sekalian, kita 120,000 buah rumah yang kita komitmen mampu menyediakan untuk rakyat Malaysia ini. Tuan-tuan sekalian, 50 tahun kita lihat dibanjiri dengan kemiskinan yang melampau, dibanjiri dengan parti pendatang izin tanpa izin, dibanjiri dengan IC diberi kerakyatan secara berleluasa. Bila kata Tun Mahathir bagi, dia kata dia bagi sikit, Tun Tuan Rahman bagi lagi banyak. Dia bagi sikit, Tunku bagi 1 juta IC. Korek habis, tuan-tuan sekalian, yang dah mati tu. Sebab tuan sekalian, tuan-tuan kena ingat, adakah UMNO fikir rakyat? Dia fikir rakyat untuk pilihan raya. Najib kata RM500 boleh sara setahun hidup. Kira lah kita boleh pegang kereta, kira kok mana bagi cukup ni. Rupa-rupanya 500 bahagi dengan 12 bulan dapat RM41.06. 40 tu boleh beli beras 20 kilo. Kita nak abang kata, weh, bukan makan beras 10 kilo, makan beras sebulan mau 20 kilo. Anak kita ramai. Kalau RM41.06 bagi lagi dengan 30 hari RM1.04. RM1.04 rokok ayah ya. Kata sekalian, mana
RM1 boleh menjamin setahun kehidupan rakyat Malaysia yang terima brief. Tuan-tuan sekalian, sebab itu tuan sekalian, mereka menerima kekayaan luar biasa. Tuan-tuan baca Black Rose, tuan-tuan baca buku Depak, tuan-tuan tengok Depak dedah lagi. Hari ini Bala Subramaniam yang balik mari buat pengakuan, dia kata sumpah yang pertama tu betul, sumpah yang kedua tak betul. Saya minta maaf, dia kata sumpah yang kedua tu saya buat tak betul, yang betul sumpah yang pertama. Tuan-tuan pergi cari Black Rose, tengok sumpah dia. Hari ini keluar pula wanita lain, Depak dedah lagi. Tuan-tuan sekalian, ini haru biru dalam negara ini. Nabi sebut sinfani minan nas, idza salaha salaha kulluh wa idza fasada fasada kulluh, ala wahya al ulama wal umara. Ingat kata Nabi, dua golongan manusia, apabila baik maka semua jadi baik, apabila dia rosak semua rosak, ulama dengan umara. Ada saki baki lagi ulama yang cuba nak pertahan juga ni. Tuan-tuan sekalian, rakyat dilayan sebegitu rupa, kata Turun Aziz, layan untuk bagi brief. Tadi Tuan Guru Presiden sebut lagi, rupanya jenis bagi-bagi ni berlaku di zaman Musa, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa UMNO tak bagi waktu dia senang lena? Waktu dapat 2/3 majoriti parlimen, waktu dia berkuasa sungguh, pembangkang ni tak ada harga. Hari ini apabila mana orang Cina, India berpaling tadah meninggalkan Barisan Nasional, barulah UMNO rasa perik dan hari-hari pujuk bah keluar Pakatan Rakyat. Gunalah pemimpin PAS yang kona-kona ni, yang pelak-pelak ni. Nak buat apa dah sekalian? Tak kesian ke ayah anda, ayah kita? Tak kesian ke orang lama kita yang bukan sangat bagi duit, bagi tanah, bagi nyawa, mempertahankan Islam ini? Tuan-tuan sekalian, UMNO akan guna orang-orang ini. Dia akan guna bekas Putrajaya, Selangor. Dia akan guna timbalan bekas timbalan Presiden PAS. Ini semua dia akan guna untuk apa? Untuk memecah belahkan, tarik keluar PAS, meninggalkan Pakatan Rakyat. Sebab dengan cara itu sahajalah UMNO kembali berkuasa. Tuan-tuan sekalian, kita yang duduk taman semerak, orang kampung, orang taman, desa, nelayan, petani, buruh, pekerja kilang, guru, penjawat awam, pelbagai jawatan kita, pencen tentera, polis. Tuan-tuan sekalian, inilah PRU yang paling sedih UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, sebab sekalian, UMNO dia guna pelbagai cara. BRIM antara terakhir, sedutan terakhir. Saya bila wartawan tanya habis belanjawan itu, kita sebut dah belanjawan ni, belanjawan minta nyawa. Betul-betul minta nyawa. Tak pernah ada, tuan-tuan, belanjawan ni bukan tahun ni ada. Dia semenjak ada parlimen, semenjak ada kerajaan, duit ringgit nak dilulus, nak diguna pakai, pengagal mengikut keperluan sesuatu jumlah, mesti minta kebenaran dalam parlimen. Parlimen lulus, maka baru boleh guna duit itu mengikut agihan kementerian-kementerian. Janji dalam tawaran nak dibagi dalam belanjawan berlaku setiap tahun, tapi tahun ni lah paling rancak sekali. Habis belanjawan duk ulang sampai nak muntah. Ulang sungguh. Tuan-tuan sekalian, pernah dengar ke belanjawan tahun 90 ulang tengah mana? Pernah dengar waktu lesen TV ditarik balik tu, tepuk hari tu ya, lesen TV tak kena bayar. Tahu bila? Lupa lah, kita lupa ruyuk begitu lah. Lesen TV, radio dulu ada lesen, tak ada lagi. Oh, tak ulang, pasal apa? Waktu tu apa dia peduli? Buat lebuh raya kena datul, buat lebuh raya kena datul. Kita main janji tak datul, dia pening. Tetapi
sekalian, kita sebab kita mengambil kira sebenarnya keuntungan, kemasukan dana luar, pelabuhan, pelancongan, ini semua sebenarnya boleh menampung. Tak sepatut kutip pada duit rakyat mamai. Benda ni tak didedah pada kita. Orang Taman Semerak rasa macam mana kopi Kuala Lumpur toll free? Rasa macam mana anak kita masuk universiti tetapi sekalian tak kena bayar? Tak tahu kau orang Taman Semerak pergi Kuala Lumpur balik mandek melengu 3 hari 3 malam. Pasal apa? Tak syok dia tapi Kuala Lumpur toll free. Tak puas dia kata pergi Kuala Lumpur apa macam ni. Awak tak ada rumah tol, pergi tak tahu keluar duta keluar macam tu ada lagu tu. Kau dah rasa rasa macam mana kalau buah minyak lah RM50 26 liter. Lepas ni bos jual RM50 mungkin 35 liter. Tak seronok dia kata. Pasal apa? Minyak murah. Paling tidak dia tak bos RM50 sampai Kuala Lumpur. Lah dah RM50 pergi Kuala Lumpur patah sampai Perai. Dia kata minyak ke Penetaram Jeddah apa ni? Anak kita pergi mengaji balik mai tak syok. Cek tak mau mengaji mak oi awak free. Bila universiti hang tu UTM, hang tu UKM, tak mau mengaji awak tak ada pinjaman, nak mengaji apa? Free. Tak tahu lah. Tak tahu nak abak lah. Tuan-tuan sekalian, warga mah dapat 1,000, muka com mengapa ni? Awak mah, kau meluat lah, dapat 1,000 pula. Ayah hang tu tidak merajuk pasal apa? Dapat 1,000. Tu dia. Yang beri 50 tahun 500 senyum selebek. Kok mana ni maklum? Ini benda yang cukup berlawanan. Bila kita sebut tawaran Pakatan Rakyat, Ali Rustam jawab, dia kata tawaran tak syok. Lah, hang baca ke dak ni? Bagi UMNO naik lebuh raya free, mana syok? Kami tak boleh kaya. Bagi UMNO PTPTN tak ada mengaji free, mana syok? Bagi rakyat bagi duit ke orang, mana syok? Tuan-tuan sekalian, hari ini Ali Rustam buat komen manifesto Pakatan Rakyat tidak menarik. Haram sungguh. Menatang apa menarik? Tu geram tu. Habis tu menarik macam mana? Tuan-tuan duduk tempat saya ni, tanya cikgu lah, tuan-tuan sekalian, nak masuk universiti bulan 7, bulan 5 mampu dah kami. Kata apa? Duit. Habuan tambang tak parah. Banyak mana? 500. Berapa orang minta? 100 orang. Mampu. Bagi dia lagu tu lah. Kita kata sebab apa? Sebab dia cerdik, dia pandai. Dia minta 500, kita kata tak apa, 10% kita bagi 50 lagi. Dia nak mengaji, dia ada kemampuan, dia ada keupayaan. Tetapi kerajaan Barisan Nasional sekat dia dengan galakan pinjaman bagi 1,000 buat majlis suah pakat senyum melebek seronok. Rupanya hak dia suah tu utang. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayang tuan sekalian, ini tuan sekalian, kita nak ubah suasana politik dalam negara ini. 100 bilion Dr. Mahathir pelingkup duit rakyat, 22 tahun dia merintah. Dia tak jawab lengkek siang tanya dia, lengkek siang dadah baru ni, sepanjang dia merintah duit rakyat hangus 100 bilion. Banyak mana tak nak bilang. Tuan-tuan sekalian, banyak mana projek yang 380 juta. Kita nak bincang 304 juta, 580 juta hutang tahu juga Ramli dia hapus kira. Tak kena bayar hutang tu. Kita hutang telefon dia hantar mai tanpa curiga. Buka-buka RM120 legal rapat. Kita sekalian, ini benda yang disebut tak adil. Kita sekalian, rakyat mesti buat perubahan. Tuan-tuan, kita kena sabar pertahan Kedah. Sebab kita tak milik kuasa
di Putrajaya. Tuan-tuan percayalah, kalau Putrajaya sama dengan kerajaan Kedah, Pakatan Rakyat menguasai 2 kerajaan menyeluruh tuan sekalian. Tuan-tuan bayangkan, kita tutup semua pintu rasuah, kita selamatkan mereka, angkat integriti kaum, angkat martabat orang Islam Melayu, Cina, India, beri kebebasan kepada mereka, beri pendidikan percuma, permit teksi percuma tuan sekalian, dan bagi dividen 2,000 setahun pada tentera yang tidak berpencen. Setahun ambil 2,000 gambar pasal apa tak pencen, yang pencen maka pencen. Tuan-tuan sekalian, ini tawaran-tawaran. Isteri kita dapat duit caruman daripada kerajaan, suami sebulan RM10 untuk hari tua dia yang tak kerja apa, ada jaminan dari kerajaan, angkat martabat wanita muslimat di rumah kita ni. Tuan-tuan sekalian, sampai bila kita nak minta jabatan kebajikan masyarakat? Sampai bila ekonomi Melayu tak diangkat? Sampai bila kita hidup meminta-minta? Sampai bila sedangkan pendapatan negara boleh tampung, bahkan beri kemudahan asas hidup kepada rakyat dalam negara ini? Tuan-tuan sekalian, 2 minit lagi saya sebut dalam parlimen tuan sekalian, berkaitan dengan KKIA, Klinik Kesihatan Ibu Anak. Muslimat dengar elok-elok malam. Klinik Kesihatan Ibu Anak, klinik cek perut ibu mengandung. Tetapi tengok klinik bidung kah, klinik kok Sungai Limau kah, kok belah pada Temusu kah, ada kata doktor pakar. Pi tanya tengok, doktor pakar yang duduk tangtu kerja dia tak payah pusing-pusing, satu klinik, satu doktor pakar. Menteri jawab tak ada. UMNO jangan jawab, menteri jawab tak ada. Ada lah, tapi hari tertentu. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayang, makna tuan sekalian, kerajaan dia buat-buat lupa kah, dia tak peduli kah jaminan kesihatan pada rakyat Malaysia? Tu bab klinik ibu anak. Tuan-tuan sekalian, dia tak ada pakar. 55 tahun dia buat apa? Dalam keadaan kaki tangan tak cukup, dalam keadaan doktor tak cukup, pergi reka pula klinik satu Malaysia. Klinik satu Malaysia tak ada doktor, dia abanglah. Kalau sakit sikit-sikit boleh, kalau berat ambil surat rujuk hospital. Tak payah abang, kita berhenti. Kan? Tuan-tuan sekalian, nampak? Habis pula duit tang tu. Dulu sekali dia cadang dah beberapa klinik hospital kerajaan nak diswastakan beberapa unit termasuk jantung, unit-unit kritikal ini nak diswastakan buat itu supaya orang kaya pi buat tu, dia pilih mana doktor je nak, doktor kena jaga dia bayar kat doktor tu. Kita tanya dalam parlimen, pasal apa tergamak nak buat 2-3 darjat orang miskin lain, orang kaya lain? Dia kata sebenarnya untuk menambah pendapatan doktor. Kerajaan tak ada duit. Kerajaan tak ada duit, nak swasta berapa buat. Kita kata orang kaya, dia tak payah fikir hospital kerajaan, dia pergi hospital swasta. Swasta duk ada arah. Hak kerajaan ni, biarlah dia miskin kah, dia orang biasa kah, doktor ni layan sama rata. Kalau gaji doktor kecil, bukan kerja doktor, pergi buat overtime lebih-lebih, kerajaan mesti bayar gaji lumayan kepada doktor-doktor di hospital kerajaan. Tu kerja kerajaan, bukan kerja doktor. Alhamdulillah, selamat dia tak boleh buat. Kita blok kat situ. UMNO dia tahu tak? Sebab sebenarnya kalau kita biar, kita tak demo, kepala kita betul-betul YB Sungai Siput India. Dia kata, jom ikut saya, kita turun lestak, tanya pengarah lestak. Terkejut dia kata dia pun dipaham macam tu lah. Kita lawan di parlimen, akhirnya menteri tarik balik nak swasta beberapa wad di hospital kerajaan. Tuan-tuan sekalian, nak jadi apa hari ini kita beri jaminan dalam manifesto Pakatan Rakyat, dalam convention kita tadi, kita sediakan rawatan percuma kepada rakyat Malaysia, hospital kerajaan seluruh negara. UMNO tak syok tak mana lagi. Pi tanya Ali Rustam, tak mana tak syok, tak mana syok, tak mana
tuan-tuan sekalian, ini komitmen kita. Dan sekalian insya-Allah tuan-tuan boleh beli cetakan besok lusa. Harakah Suara Keadilan akan menyiarkan tawaran manifesto kita untuk rakyat bawa ke Putrajaya insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ini kita akan bongkar lagi, kita akan cabar UMNO. Tolong jawab satu-satu isu. 403 juta terpaksa ditanggung oleh rakyat Kedah pelbagai pihak kerana derita yang dicipta oleh UMNO Kedah meninggalkan kesan yang panjang kepada rakyat negeri Kedah. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah baju ni masih ada. Tuan-tuan tolong beli dengan harapan tolong pakai, tolong promosi, dan kita minta UMNO jawab 403. Dan insya-Allah saya akan keluar arahan tuan-tuan himpunan rakyat 403. Saya akan hantar satu memorandum pejabat UMNO Kedah. Kalau UMNO Kedah tak jawab, kita hantar memorandum ke UMNO Malaysia. Dan insya-Allah kita menanti surat rasmi dari pejabat SPRN Putrajaya untuk kita bawa pakej menteri siasat pemimpin UMNO yang melakukan kezaliman, penipuan terhadap rakyat negeri Kedah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada satu pengumuman. Jelajah Tuan Haji Tuan kita seterusnya pada 2 hari bulan 3. Pada 2 hari bulan 3 hari Sabtu